Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung tajuk pemburuan. Okey. Pemburuan bermaksud menangkap binatang liar yang halal dimakan, satu markah, dan belum dimiliki serta belum dikuasai. Itu markah yang kedua. Okey, maksudnya ia adalah hidupan liar. Itu baru dipanggil berburu. Okey, kita tengok dalil keharusan pemburuan. Dalil keharusan pemburuan, kamu gariskan perkataan saydul bahri. Saydul bahri. Okey, kalau kita tengok maksud dia, dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut. Saydu binatang buruan, bahri laut. Okey, dan makanan yang didapati dari laut. Wa ta'amuhu. Okey, sebagai bekalan bagimu dan juga bagi orang yang dalam pelayaran. Dan diharamkan atasmu memburu binatang buruan darat selama kamu berihram. Okay, maksudnya bila kita dalam ihram, kita tak boleh berburu. Okay, sebab apa? Sebab kita terikat dengan pantang larang dalam ihram. Okay, gariskan perkataan saydul bahri. Okay, bila tengok saydu, okay, so ingat adalah dalil kepada harus untuk berburu kecuali dalam hurma, iaitu dalam keadaan kita berihram. Okey, ayat ini menunjukkan bahawa memburu binatang yang berada di dalam air dan di atas darat adalah harus. Okey, bulatkan perkataan harus. Hukum berburu harus sama ada dalam air atau di darat. Okey, dia jadi haram berburu bila dalam keadaan ihram. Tetapi pemburuan binatang darat tidak boleh dilakukan ketika seseorang itu berada dalam keadaan ihram. Apa hukum berburu dari ihram? Haram hukumnya. Hukum asal dia harus. Bulatkan dua perkataan ini. Ini ada dua hukum untuk memburu. Okey, kita tengok seterusnya. Dalil yang kedua. Daripada Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu ingin buru dengan panah, maka hendaklah kamu sebut nama Allah. Okey. Setelah itu makanlah apa yang kamu ingin buru dengan anjing yang terlatih. Okey, gariskan buru dengan panah, sebut nama Allah. Ini garis yang kedua. Anjing yang terlatih, ketiga, maka hendaklah kamu sebut nama Allah. Ini yang keempat. Setelah itu makanlah apa yang kamu buru dengan anjing yang tidak terlatih, gariskan. Jika kamu sempat menyembelihnya, maka makanlah. Okey. Okey, kat sini kita kena gariskan 3 poin dia. Okey. Yang pertama, kamu gariskan biqausika. Qausik maksudnya panah, anak panah. Fazkurusmallah, gariskan. Okey. Fazkurusmallah kul. Okey, bila kamu ingin buru dengan anak panah, sebut nama Allah, maka makan. Okey, itu poin yang pertama lah. Poin yang kedua, bikalbika al-muallim. Apa maksud bikalbika? Kalbu ni anjing, anjing yang terlatih. Okey, fazkur ismallah, sebut nama Allah, maka makan. Ini poin yang kedua. Okey, poin yang ketiga, sitta bikalbika allazi laisa mualliman. Okey, kalau anjing yang laisa mualliman, yang tidak terlatih, fa'adarakta, okey, sempat kamu sembelih, maka fakul, makanlah. Okey, itu 3 lah. Dalam hadis ni dia habaq 3. Pertama, qausik, anak panah, sebut nama, makan. Sebut nama Allah, makan. Yang kedua, kalbikal muallim, anjing terlatih, sebut nama Allah, makan. Yang ketiga, kalbikal laisa mualliman, anjing yang tidak terlatih, sempat sembelih, adarakta, maka makan. Okey. Ini hadis yang kedua, diharuskan untuk berburu. Okey. Kita tengok yang ketiga. Ijma' para ulama. Okey, ini dalil keharusan lah. Yang ketiga daripada ijma'. Yang pertama daripada Al-Quran, saydu. Yang kedua daripada hadis dan yang ketiga daripada ijma'. Ijma' para ulama mengenai keharusan berburu dan memakan binatang buruan. Okey. Okey, harus berburu. Ijma' kata. Okey, ijma' ni apa maksud ijma'? Persepakatan para ulama. Okey, kita tengok hukum. Hukum memakan binatang buruan adalah halal menurut Islam. Boleh tak kita makan binatang yang diburu? Boleh. Contohnya, kita tembak rusa. Kita panah rusa. Kita sebut nama Allah, sembelih, makan. Boleh tak? Harus halal. Okey. Pelaksanaan pemburuan. Hukum makan binatang buruan adalah halal. Hukum makan binatang buruan halal. Hukum berburu harus. Jangan confuse pula. Jangan tertukar. Pelaksanaan pemburuan. Sembelihan wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya seperti berikut. Okey. Tengok rukun. Rukun ni kat belah tepi ni.
Okey, maksudnya rukun orang yang berburu, binatang buruan, senjata buruan, pemburuan. Okey, syarat pula bawah penerangan kepada rukun. Okey, rukun yang pertama orang yang berburu mestilah orang yang sah sembelihannya, iaitu orang yang beragama Islam. Okey, mesti orang yang nak berburu tu orang Islam, tak berkongsi binatang buruan dengan golongan yang tidak sah sembelihannya seperti orang kafir. Okey, maksudnya kalau dia bawa anjing yang terlatih untuk dia berburu, dia tak share dengan orang kafir. Kalau share tak boleh. Okey. Yang ketiga, mempunyai niat untuk berburu. Memang dia niat untuk berburu. Okey, orang yang berburu ni. Jika senjata dilepaskan dengan tidak sengaja, tanpa niat dan membunuh binatang buruan, maka binatang tersebut haram dimakan. Okey. Faham tak? Mesti ada niat untuk berburu. Okey. Kalau masuk hutan tu niat lah. Kena tak apa, tak kena tak apa. Okey, lagu tu. 4. Tidak berada dalam ihram jika memburu binatang daratan. Okey, maksudnya tak boleh berada dalam ihram. Kalau dalam ihram, berburu haram. Jika dia memburu di laut, diharuskan walaupun berada dalam ihram. Kan? Kalau laut ni jaranglah orang kata berburu. Kan? Tapi kalau laut, diharuskan. Okey. 5. Tidak buta. Okey, mesti orang yang berburu tu tidak buta. Dia bantu tak apa, bukan dia yang memburu. Okey. Yang kedua, binatang buruan, mestilah binatang tersebut halal dimakan dan ia tidak berada dalam tanah haram Mekah atau Madinah. Binatang buruan ni tak boleh berburu di tanah haram. Okay, tanah haram tu mana? Mekah atau Madinah. Maksudnya diharamkan pada orang kafir. Terus kita panggil tanah haram. Yang kedua, jika binatang tersebut mampu untuk ditangkap, ia mestilah ditangkap dan disembelih. Tak payah berburu lah. Contohnya kalau boleh tangkap je. Contohnya ayam kan, tak payah berburu. Yang ketiga, jika binatang tersebut tidak mampu ditangkap, ia mestilah dicederakan pada mana-mana bahagian anggota badannya sehingga mati. Contohnya, jika ia mati kerana jatuh dari tempat tinggi atau lemas dalam air, ia tidak halal dimakan. Okay, contoh yang pertama dia kata ni, dicederakan pada mana-mana bahagian anggota badannya sehingga mati. Maksudnya ayam tu kita ligan, 10 orang ligan, seorang pun tak dapat. Okay, jadi nak buat macam mana? Kita ambil pisau, kita baling kat mana-mana yang boleh mencederakan, lepas tu kita sembelih. Kan? Bila dia jatuh tu kita boleh sembelih yang kita boleh makan. Tapi jika kerana jatuh dari tempat yang tinggi, contohnya dia naik atas pokok, tiba-tiba dia jatuh ayam tu. Okey, mati. Okey, ataupun lemas di dalam air, kan? Dia terjun dalam sungai, okey, maka ia tidak halal dimakan. Okey. Yang keempat, binatang buruan mestilah binatang liar yang tidak diternak pada kebiasaannya. Okey, binatang liar, contohnya ayam liar, ayam apa lagi? Kijang, rusa. Okey, buruan ni. Sorry, Ustazah bagi contoh ayam tu orang tak berburu. Biasanya ayam bela. Kalau ayam yang berburu ni, kita panggil ayam hutan lah. Kan? Kalau ayam bela tu kita sembelih macam biasa je. Okey. Seterusnya, kita tengok senjata buruan. Mestilah senjata yang boleh melukakan dan tajam. Contohnya apa? Pistol, tombak, besi. Jika binatang buruan mati disebabkan terkena senjata yang berat seperti batu besar, tidak boleh dimakan. Contoh macam jatuh tempat yang tinggi ataupun dibaling terkena kita baling dengan batu ke, okey, dia tidak boleh dimakan. Jika berburu menggunakan binatang seperti anjing atau burung helang, ia mestilah terlatih. Okey, Ustazah boleh tak ni? Kita bela anjing untuk dia berburu? Boleh, tak ada masalah. Bukan kita bela untuk dijadikan perhiasan ataupun pet. Itu pun anjing belaan. Tak boleh lah kalau bela. Bela untuk kita jadikan dia pet. Tapi kalau dia jaga kebun, untuk kita buru, kita diharuskan untuk bela lah. Boleh untuk bela. Okey, tapi ingat, dia mesti terlatih. Okey, dia mesti terlatih. Kita latih dia. Iaitu memenuhi syarat. Anjing terlatih dengan helang terlatih ni macam mana? Berburu apabila disuruh berburu. Contohnya kita bersiul, okay, dia tahu time tu dia kena berburu. Yang kedua, berhenti apabila disuruh berhenti. Itu maksud terlatih, dia dengar kata. Tidak makan binatang yang diburu dan dibunuh. Kan? Maksudnya bila dia tangkap kijang, anjing ikan kijang, dia tarik heret kijang tu makan kat tuan dia. Kan? Dia tak makan pun. Kalau bahagian yang dia gigit tu kita sama lah. Okay? Melakukan perkara di atas berulang kali dan menjadi satu kebiasaan. Itu yang kita panggil terlatih. Okey, seterusnya pemburuan. Pemburuan mestilah bertujuan untuk memanfaatkan binatang yang diburu. Jika memburu binatang hanya untuk berseronok sahaja, ia diharamkan. Okey, ingat, mesti berburu ni apa? Nak makan, nak bagi ke orang, nak sedekah contohnya kan. Bukan seronok-seronok, nak berburu. Tak boleh lah. Tidak dilakukan oleh yang sedang berada dalam ihram. Yang ni selalu kita sentuh dah tadi.
haram untuk yang berada di dalam ihram. Okey, kepentingan pemburuan yang pertama, memberikan kemudahan kepada manusia untuk mencari rezeki dan makanan yang halal. Yang kedua, memberi peluang kepada manusia untuk merasai pelbagai jenis nikmat makanan yang dikurniakan oleh Allah. Yang ketiga, mengingatkan manusia bahawa makanan yang halal adalah lebih banyak daripada makanan yang diharamkan. Dan yang keempat, memupuk sikap perikemanusiaan terhadap binatang dalam jiwa umat Islam. Okey. Jadi kita sentuh bab buru dulu. Okey, nanti kamu pening. Kita sentuh satu-satu sebab tajuk dia agak berat. Okey, so hari ni kita belajar tentang berburu. Maksud berburu, dalil keharusan dia, ada halal, ada harus, ada haram kan? Dalil keharusan ada 3 daripada Al-Quran, hadis dan ijma'. Okey, kesemuanya adalah harus, hukum berburu adalah harus. Okey, dia jadi haram apabila berada di dalam ihram. Okey, dan yang ketiga, hukum makan binatang buruan adalah halal. Okey, laksana pemburuan ni wajib. Rukun dan syarat rukun orang yang berburu binatang, senjata buruan dan pemburuan. Last sekali, kepentingan pemburuan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.